Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah siri yang ke-96 dalam pengajian kita teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Tuan-tuan, pada hissah asaniyah, pada pelajaran yang kedua, selepas mana pagi tadi kita bersiaran dalam nahu dan juga saraf. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam pengajian untuk memahami kata dasar Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pengajian kita terbagi kepada 3 bahagian, 3 slot. Slot yang pertama adalah Qamus Al-Quran. Slot yang kedua Tadabbur Al-Quran. Slot yang ketiga akan dipimpin oleh Ustaz Agong, iaitu menggunakan kitab merah, Qaidah ataupun latihan kata dasar Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah habis pusingan yang pertama dalam mencari 3-4 kotak merah dalam Al-Quran yang kerap kali digunakan. Sekarang kita dalam pusingan yang kedua mencari 2 kotak merah. Dan perkataan ini mungkin 2 ataupun 3 kali berulang dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan boleh lihat pada muka surat yang ke-158, sambungan pada huruf ghin. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa melengahkan masa kita terus pergi ke bahagian Qamus Al-Quranul Karim. Okey. Kita lihat pada muka surat 158. Okey, 158. 158 iaitu perkataan ghin lam lam. Ghin lam lam, iaitu ghalla yaghullu, makna songlap. Songlap harta, yang digelapkan harta. Harta tiba-tiba seseorang tergelapkan dia. Makna apa? Dia ambil diam-diam. Kita panggil mengkhianatilah, khianat. Membelenggu pun boleh maknanya. Aghlal makna belenggu-belenggu. Jamak ni aghlal ni. Ghillun adalah dengki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkataan ghin lam lam pada hari ini. Ada satu perkataan disebut sebagai ghullun. Ghullun ni dikhususkan bima yuqayyadu bihi, dengan sesuatu yang diikat dengannya. Ghul, benda yang diikat. Okey. Jamak dia aghlal juga. Okey, kalau ghulla adalah fulanun quyyida bihi. Ghulla makna si fulan yang diikat. Si fulan yang diikat. Okey. Sebab itu dalam Quran disebut apa tau? Disebut dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah, juz 29, khuzuhu faghulluh. Nampak? Khuzuhu fi'il amar, ghulluh pun fi'il amar daripada ghulla yaghullu. Ghulla yaghullu iaitu ghulluh. Okey. Tuan-tuan buka juz 29. Nampak ayat 29? Muka surat 567, ayat yang ke-30. Khuzuhu faghulluh, ambillah ia, lalu kamu belenggulah ia. Nombor ayat yang ke-30. Allah Ta'ala kata khuzuh. Khuzuh tu bukan makna ambil, maknanya adalah tangkap dia. Tangkaplah dia, iaitu azablah dia. Azabkan dia. Belenggukan tangannya ke lehernya. Ghulluh, makna belenggu makna diikat tangannya ke leher.
Itu makna belenggu. Khudhu fi'il amar, ghulluh pun fi'il amar. Idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Juzuk 24. Surah tu Ghafir. Muka surat 475. Ayat ke berapa ya? Ayat yang ke-71. Idzil aghlalu fi a'naqihim, ketika mana belenggu-belenggu fi a'naqihim, pada leher-leher mereka. Mana ikatan-ikatan yang dipasang pada leher mereka. Wassalasilu yushabun, wassalasilu yushabun, dan juga rantai-rantai yang diheret, yang ditarik. Fil hamim, dalam air panas yang mendidih. Thumma fin nari yusjarun, kemudian mereka dibakar dalam api. Wal'iyadzubillah. Okey, itu makna aghlal, makna belenggu-belenggu, ikatan-ikatan. Dikatakan juga kepada orang yang bakhil adalah maghlul, yang diikat maghlul. Maghlulul yad, yang diikat. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Okey. Tu juzuk apa tu ya? Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Juzuk apa? 9. Tuan-tuan buka juzuk 9, 4 line plus 1 page kalau ada Cuba cari tu. 4 line plus 1 page ada tak? Ada. Pada muka surat 170 ayat 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم, dan dia membebaskan, melepaskan daripada mereka, iaitu bebanan-bebanan mereka. Wal aghlala fi a'naqihim, dan dialah membebaskan, melepaskan belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang ada pada ke atas mereka. Okey. Maghlul makna ada dekat orang yang bakhil ni, makna ikatan lagi ni aghlal. Ada yang dikatakan adalah maghlul lah, maknanya benda dipanggil untuk orang yang bakhil. Tengok juzuk berapa ya? Juzuk yang ke 15 suratul Isra. 15. Berapa lai? 2 lai. Suratul Isra 2 lai. Tuan-tuan nampak muka surat 285. Ayat yang ke-29. Nampak wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutaha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tangan kamu dibelenggu ke tengkok kamu. Dibelenggu tangan kamu ke tengkok, sama ada begini ataupun begini. Maknanya apa? Bakhil, tak nak bagi langsung, tak nak infak langsung duit, kedekut. Kedekut, nampak? Quran kata jangan jadikan seperti tangan kamu dibelenggu ke tengkok. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل
إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Okey. Al-Yahud wa qalatil Yahud. Orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah ni dibelenggu. Maksud apa ya tangan Allah dibelenggu? Maknanya kedekut. Allah Taala kedekut, dia kata. Orang Yahudi kata, wal a'yazubillah. Ghullat aydihim, dibelenggu tangan-tangan mereka, walu'inu bima qalu, dan dilaknat mereka ni orang Yahudi, dibelenggu tangan-tangan orang Yahudi dan dilaknat mereka dengan sebab apa yang mereka katakan. Okey. Sebenarnya bukan Allah Taala yang kedekut, mereka yang kedekut. Orang Yahudi telah mencela Allah dengan kedekut. Dikatakan mereka apabila mereka mendengar Allah Ta'ala telah memutuskan akan setiap sesuatu, mereka kata, kalau begitu tangan Allah amat kedekut. Maghlulah, iaitu diikat, dibelenggu. Okey. Yelah, bila mana orang Yahudi kata Allah Ta'ala dah putuskan setiap sesuatu, ini rezeki orang ni banyak ni, rezeki orang ni banyak ni, rezeki orang ni banyak ni, seolah-olah tangan Allah Ta'ala dah kosong dah, seolah-olah tak ada apa dah. Mereka punya i'tiqad begitu orang Yahudi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Kami jadikan pada tengkok-tengkok mereka aghlal, belenggu. Mana Allah Ta'ala menegah mereka akan perbuatan yang baik. Maknanya nak menyifatkan mereka ini telah tertutup daripada kebaikan, daripada sifat kebaikan. Hati mereka dah tertutup. Okey. Kemudian sekarang kita lihat lagi perkataan ghulul, tadarru' al-khiyanah, wal ghil. Ghilun adalah permusuhan. Ghil. Tadi ghulla. Ghulla yaghullu. Makna apa ghulla yaghullu? Maknanya adalah kita panggil apa, dibelenggu. Diikat tangan. Ghulla fi'il ya. Kita lihat apa lagi tu? Perkataan ghillun adalah makna permusuhan. Dalam Quran menyebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Okey, Nabi ibadi, muka surat 264, ayat yang ke-47. Allah Ta'ala telah cabutkan apa yang dalam hati mereka, iaitu sifat dengki. Mereka bersaudara duduk di atas katil ataupun di atas pelamin yang saling berhadapan. Nampak dalam syurga tak ada lagi dah sifat-sifat dengki apa, semua bersaudara. Ghil, mana permusuhan tak ada. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Juzuk 28 Suratul Hasyr 28 2 lai. 3 lai juzuk 28, 3 lai. Juzuk 28 3 lai. Tuan-tuan nampak tak?
Apa ayat dia? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Muka surat 547 ayat 10. Nampak ghillah. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunlah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunlah dosa saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami dari segi iman, dalam keimanan kepadamu. Wala taj'al fi qulubina, janganlah kamu jadikan dalam hati kami ghillan lilladzina amanu, jangan kamu jadikan dalam hati kami ghil kepada orang yang beriman. Apa itu ghil? Permusuhan atau pedengki. Okey. Sebab dengki pun salah satu furuk, satu cabangan daripada permusuhan juga. Ghalla yaghillu idza sara dha ghillin dighnin. Aghalla yughillu dha ighlalin ay khiyanatin. Boleh lebih kurang je makna dia. Tuan-tuan lihat dalam ayat yang ke Suratul Ali Imran, juzuk keempat 5 lah ya. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Nampak tak tu? Juzuk 4 tuan-tuan buka 5 lagi. Tuan-tuan dah jumpa dah? Muka surat 71 ayat yang ke 161. Wa ma kana linabiyyin, tak sepatutnya bagi nabi, an yaghul, dia berlaku khianat. Wa man yaghlul, ghalla yaghullu, ghalla yaghullu, dia fakul idgham, dia tak idghamkan, dia fakul idgham, dia lepaskan idgham. Jadi asal wa man yaghul, tapi dia letak dia fakul idgham, dia tak idghamkan. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Asalnya apa? Asalnya wa man yaghulla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Okey. Diriwayatkan dalam satu hadis, diriwayatkan dalam satu hadis apa dia? La ighlala wala islala. Tiada ighlal. Ighlal itu apa? Tiada khianat. Wala islala. Tiada islal, iaitu tiada kecurian. Islam tak ada khianat, tak ada curi. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, thalathun la yaghillu alaihin qalbul mu'min. 3 perkara yang tidak khianat ke atas mereka. Yang pertama adalah hati orang beriman. 3 perkara yang tidak akan dengki ke atas mereka, tidak dengki hati orang beriman ke atas mereka. Nampak La yattaghinu, makna la yaghillu. Seterusnya kita lihat
Kalau ghallah makna lain tau. Ghallah, ghallatun ataupun ghallun, iaitu hasil kita panggil ma yatanawaluhu al-insan, ma yatanawaluhu al-insan min dakhli ardihi, iaitu akan mengambil hasil tanah dia. Mengambil hasil tanah. Boleh kalau ghul maknanya khianat, ghul. Atau ghul tu maknanya diikat tangan dia. Diikat anggota dia, anggota badan dia. Okey. Tuan-tuan jelas? Kalau ghillun makna permusuhan atau dengki, ghillun. Kalau ghullun makna diikat, ghullun. Tangan yang diikat. Ghul, dibelenggu. Ghillun permusuhan. Kalau ghallun ataupun ghallatun adalah hasil tanaman. Okey. Itu kata dasar yang kita bincangkan dalam Al-Quran Al-Karim daripada huruf ghin, lam, lam. Seterusnya kita lihat perkataan ghin, lam, mim hanya satu je. Ghulamun jamak dia ghilmanun. Nampak Ghulamun jamak dia apa? Ghulamun jamak dia ghilmanun. Dalam surah apa? Surah Maryam. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa mar'ati aqir. Ghulam. Mana budak-budak lah. Qala rabbi anna yaku, bagaimana bagi aku anak ghulam, baby lelaki. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Okey. Tadi tu surah Maryam, juzuk yang ke-16. Tuan-tuan buka satu lay, dua lay. Dua lay pun ada, dua lay semuka pun ada. Juzuk 16. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Bagaimana Maryam kata, bagaimana aku nak ada anak, seorang manusia pun tak pernah sentuh aku, tak pernah menyetubuhi aku. Lagi surah Al-Kahfi juzuk yang ke-16, page yang pertama. Kisah antara Nabi Khidir, kisah Khidir dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, perjalanan mereka berdua. Kisah dia, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka sampai satu kampung, mintalah hak tetamu, minuman ke makanan sikit. Mereka tak bagi tau. Tapi bila mana nampak jidar, nak dinding, tembok nak jatuh dah, Khidir tegakkan balik, bagi elok balik. Nabi Musa kata, dah lah penduduk ni kedekut, tak nak bagi apa dekat kami. Tiba-tiba kamu nak berjasa pula kepada mereka. Nampak? Wa ammal ghulam, itu adalah tembok tu, di bawah tembok tadi ada harta milik dua anak yatim. Nampak? Budak. Ghulam ni makna budak, anak yatim. Budak. Pada kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ada juzuk yang ke-12. Hadza ghulamu wa asarruhu bida'ah wallahu alimu bima ya'malun. Juzuk yang ke-12 akhir tu. 8 lay ke apa? Juzuk 12. 8 lay. Ayat yang ke-19 muka surat 237. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه
Qala ya busyra hadha ghulam. Dia berkata, wahai alangkah senangnya, ini ada di sini ada anak, ini adalah anak muda, ghulam, kanak-kanak, anak muda. Okey. Jamak dia ghilmatun pun boleh. Ghilmanun pun boleh. Dua boleh jamak. Ghilmatun boleh, ghilmanun pun boleh. Okey. Seterusnya kita lihat perkataan yang dua ba, iaitu perkataan ghala. Ghalam waw. Ghala yaghlu. Makna melampaui batas. Okey. Makna apa? Melampaui batas. Ghala, ghulu. Ghala yaghlu. Ghulu, melampaui batas. Okey. Kalau melampau-lampau meletakkan harga. Melampau-lampau meletakkan harga. Itu dipanggil sebagai ghulu fi si'r. Ghulu, al-ghulu fi si'ri. Letak harga melampau-lampau, mahal sangat. Ghala'un. Boleh juga ghala'un. Isim masdar dia ni, ghala, ghulu, ghala', ghala'un. Kemudian ghala yaghlu dalam Quran ada tau, la taghlu fi dinikum. Nampak tak? Dekat mana tu ya? Dekat mana tu? Dalam juzuk yang ke-6, akhir sekali, page yang terakhir, juzuk ke-6. Tuan-tuan buka dulu. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil. Nampak? La taghlu fi dinikum. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu berlebih-lebih, melampau-lampau, lebih-lebih. Mubalaghah kita panggil Al-ghalyu wal ghalayan. Al-ghalyu wal ghalayan. Al-ghalyu ataupun al-ghalayan dikatakan untuk apa tu? Untuk periuk bila dah mendidih. Dah naik buih-buih tu dah mendidih, itu dipanggil sebagai al-ghalyu, mendidih, didihan. Daripada perkataan ghalyu, ghalayan, diisti'arahkan firman Allah Ta'ala, ta'amul athim, makanan orang-orang yang berdosa, kal muhli yaghli fil butun, seperti muhli yang menggelegak, mendidih dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang panas. Nampak? Surah apa tu ya? Suratul Dukhan. Tuan-tuan buka Suratul Dukhan. Juzuk apa tu? Dukhan 25. Selepas suratul Zukhruf, sebelum suratul Jaziyah. Apa ayat tadi? Muka surat 498. Ayat yang ke 44, 45, 46. Tengok Ta'amul athim, makanan orang-orang yang berdosa, kal muhli, seperti cairan tembaga, yaghli, yang mendidih cairan tembaga tadi, fil butun, dalam perut-perut, dalam perut-perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidih dan menggelegaknya air yang sangat panas. Okey.
Jadi ghala yaghlu ni dekat sini melampau. Ataupun satu lagi mendidih, boleh juga. Menggelegak di bawah tu tulis tu ghin lam ya, tapi tu satu kotak merah lah. Kita tak bincang hari ni. Daripada ghala yaghli. Ghala yaghlu makna menggelegak, ghala yaghlu melampau-lampau. Ghala yaghli maknanya menggelegak. Ghalyun. Gelegak Okey. Seterusnya kita tengok perkataan ghin mim mim. Al-gham. Gham ni makna menutup sesuatu. Gham ni ghaim, cahaya mendung. Mendung menutup lah, macam Allah macam menutup. Awan tu menutup. Sebab mendung, gelap. Okey. Al-ghamam maknanya awan. Sebab apa nama dia awan? Kerana dia adalah menutup bagi cahaya matahari. Okey. Ghamamun maknanya awan. Ghammun maknanya sedih, kemurungan. Ghammun. Kalau ghammatun makna terselindung. Terselindung. Ghammah. Tuan-tuan lihat dalam Quran ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Juzuk yang kedua, tuan-tuan buka muka surat 32, ayat yang bawah sekali 210. Hal yanzuruna illa, tidaklah mereka tunggu melainkan an ya'tiyahumullah, Allah Ta'ala akan bawa datang kepada mereka fi dhulalim, di dalam naungan-naungan daripada al-ghamam, awan, wal malaikah, dan juga malaikat, wa qudiyal telah ditetapkan perkara tersebut kepada mereka. Okey, itu al-ghamam. Dekat mana tu nak sebut? Mautinus syahid perbincangan kita di mana tu ayat tadi? Ayat tadi di mana? Hal illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Al-ghamam maksudnya awan. Okey? Ghummatul amr. Ghummatan makna kesusahan. Ghummah, perkara yang susah. Ghammun ataupun ghummatun. Macam mana dah ayat Quran? Thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan Thumma qadu ilayya wa la tunzirun. Juzuk berapa tu? Juzuk yang ke-11. Berapa lai tu? Berapa lai? 6 lai, 7 lai, 8 lai. 8 lai juzuk yang ke-11. Betul Muka surat 217 ayat yang ke-71. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Okey. Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah. Okey, wa tazkiri bi ayatillah. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ, bertawakkallah kepada Allah. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ, bulatkanlah keputusanmu.
Thumma la, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu, syuraka'akum, thumma la yakun amrukum, dan janganlah keputusanmu itu dirahsiakan. Tidak adalah keputusan kamu itu dirahsiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tangguhkan lagi. Okey. Summa la yakun amrukum alaikum ghummah. Dan janganlah menjadikan keputusan kamu ke atas kamu, menjadikan apa tu? Ghummah, samar-samar. Iaitu dirahsiakan. Ghummah. Ghummah tu makna apa? Ghummah ada tak? Ghummah makna terselindung. Sama-sama tak jelas. Ghummatan summa qudu ilayya wala tunzirun. Sebab itu dipanggil ghaim, mendung. Sebab tak jelas. Boleh sebab apa perkara tadi susah? Kerana tak jelas. Itu makna susah boleh juga. Seterusnya, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghamman makna kesedihan, kesedihan, kemurungan. Ini pun ada dalam Quran. Kat mana ya? ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Panjang ayat tu setengah muka tu. Ayat atas sekali kita nak sebut. Muka surat berapa tu? Muka surat ke-70, ayat ke-154 surah Ali Imran. Thumma anzala alaikum, Allah Ta'ala yang menurunkan kepada kamu min ba'dil ghammi, selepas daripada kesedihan, kemurungan, Allah Ta'ala turunkan amanah, iaitu rasa keamanan dan juga selamat. Seterusnya perkataan ghin, nun dan mim. Ghin, nun dan mim. Tuan-tuan nampak ghin, nun, mim. Ghin, nun, mim ni perkataan dia adalah ghanima. Ghanima yaghnumu. Ghanima. Maksudnya apa tu? Maksudnya mendapat harta rampasan peperangan. Dipanggil ghanimah. Ghanimah, harta rampasan peperangan. Ghanimah mendapat harta rampasan peperangan. Jelas sebenarnya kita dah bagi dah Quran, semua kita dah bagi tahu muka surat, kita dah bagi tahu ayat. Tuan-tuan buka je. Tuan-tuan buka je. Tak perlu tuan-tuan khawatir dan bimbang. Semuanya dah ada. Semua Quran terjemahan berada di tepi tuan-tuan. Tuan-tuan tulislah, catat. Kalau tak sempat ikut, catat, tulis apa saya beritahu muka surat, ayat, kemudian refer balik, ulang balik rakaman ya. Ghanima yaghnumu, makna mendapat rampasan peperangan. Ghanimah, harta rampasan peperangan. Ghanam tu kambing. Maghanim, harta rampasan peperangan. Maghanim ataupun ghanimah sama. Ghanam
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Tuan-tuan buka juzuk 8. Berapa lay? 1 lay, 2 lay, 3 lay, 2 lay, 3, 1 lay, 2 lay, 3 lay. 3 lay tuan-tuan buka. Ada kat situ ada tu. Dekat situ ada. 3 lay. Banyak agak perkataan ghanam kat situ Wa minal baqari wal ghanam, ataupun ayat atas samaniyata azwaj minadh dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain. Tu pun kambing enggak tu? Ma'zun. Itu ghanam tuan-tuan nampak je ghanam. Juzuk apa dia? 8, 3 lain. Ayat bawah tu. Bawah sekali tu. Ayat bawah. Al-ghunmu makna dia mendapat kemenangan tu. Okey. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Juzuk 10 first kali, page yang pertama juzuk 10. Muka surat 182 ayatnya ke-41. Wa'alamu annama ghanimtum, ketahuilah oleh kamu hanya senya ghanimtum, hanya senya kamu yang harta yang kamu dapat dalam peperangan, harta rampasan peperangan. Okey, ghanimtum daripada ghanima. Nampak ghanima. Wal maghnam jamak dia maghanim, iaitu yang dikumpulkan harta rampasan. Apa yang dapat harta rampasan? Harta rampasan perang tu. Jamak dia maghanim. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Juzuk apa ni? Fa'indallahi maghanimu katsirah. Juzuk kelima betul? 6 lay juzuk kelima, bawah sekali tengok. 6 lay juzuk 5 bawah sekali. Apa ayat dia? Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Juzuk ayat 94 surah An-Nisa, muka surat 93. Muka page 93 ayat 94. Okey Apa maksud dia? Wala taqulu liman alqa, janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberi salam kepada kamu, melontarkan kepada kamu assalam, sikap damai, perdamaian. Lasta mu'minan, jangan kamu katakan kamu tak beriman. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya,
kamu kata orang yang beri salam tu mereka tak beriman dan dia nak apa, mencari harta benda dunia je. Fa indallahi maghanimu katsirah, maka di sisi Allah itu adalah harta-harta maghanim yang sangat banyak, kurniaan Allah Taala yang sangat banyak. Ayat ni nak bagi tahu kepada orang beriman dalam sebelum dahulunya, ketika mana seseorang diberi salam, maka orang beriman jangan pula dia bunuh orang tadi. Kita tak tahu dia ni adalah beriman betul-betul ke tidak, ataupun beriman pura-pura takut dibunuh. Sebab itu dalam ayat Quran ni juga yang masyhur ni, diceritakan dalam hadis, Nabi pernah menegur seorang sahabat, saya tak ingat nama, Usamah ke apa, iaitu dia bunuh seseorang mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa tau? Sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam, bukan sebab apa, takut kita bunuh dia. Nabi kata, asyuqqa sadruhu, adakah kamu tasyuqqa, adakah kamu dah belah dada dia, kamu dah tengok hati dia, dia mengucap sebab nak masuk, sebab nak selamatkan jiwa dia, bukan nak Islam tapi nak selamatkan jiwa dia. Adakah kamu dah belah hati dia? Mana Nabi ancam, Nabi beri teguran kepada sahabat, siapa yang beri salam, yang mengucap 2 kalimah syahadah, jangan kamu kata ni masuk Islam ni sebab pura-pura ni, sebab nak selamat dia. Jangan. Nak masuk Islam sebab nak kahwin lah ni. Jangan. Nak masuk Islam sebab nak ni lah ni. Tak, itu semua urusan Allah. Annal ahkam yuhkam fiha bizawahir wallahu yatawallas sarair. Hukum ikut hukum zahir. Dia beri salam maknanya perdamaian. Dia tak apa-apakan kita. Kita tak perlu nak selidik. Dia masuk Islam sebab nak kahwin. Tak apalah, kemungkinan memang nak masuk Islam pun. Jangan kita yang memberi tuduhan. Sebab apa, hati ni hanya Allah Ta'ala je tahu. Nampak dalam ayat ni? Ayat apa tu? Fa indallahi maghanimu katsirah. Sebab kamu bunuh sebab kamu nak mendapatkan harta rampasan, nak mendapatkan harta benda dunia, sedangkan di sisi Allah tu harta benda yang sangat banyak. Okey. Jangan kamu bunuh dia, kamu kata dia tak beriman. Sebab kamu nak cari harta rampasan banyak, nak cari harta banyak, kamu bunuh dia dapat harta rampasan. Jangan. Jelas Perkataan apa tu? Perkataan ghanim. Ghin nun mim. Maghanim jamak plural kepada maghnam. Maghnam tu mufrad singular. Okey. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cari hari ini perkataan yang terakhir kita pada hari ini insya-Allah dalam huruf ain pada muka surat 159, iaitu perkataan ghin waw ya. Ghin waw ya, ghawiya. Ghawa iaitu sesat, songsang. Ghayyun adalah isim masdar, kesesatan. Noun. Aghwa menyesatkan. Ghawa makna sesat, aghwa menyesatkan. Atas wazan af'ala yuf'ilu, if'alan wa muf'alan, akrama yukrimu, ikraman wa mukraman. Jadi itu semua menyesatkan. Kalau ghawa makna sesat. Ghawiyun, ghawin, iaitu ghawiyun sifat musyabbahah, iaitu orang yang sesat. Ghawin ismul fa'il. Sirah ada sirah ismul fa'il. Tuan-tuan akan belajar dalam nahwu saraf. Ikuti je kita. Setiap pagi 8.30 pagi, Isnin sampai Jumaat, ikuti je, tuan-tuan akan faham apa itu isim fa'il, apa itu sifat musyabbahah. Okey? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pula ayat Quran. Sebelum tu kita tengok dulu apa maksud ghawa. Ghayyun. Ghawa noun dia isim masdar dia ghayyun. Makna jahlun min i'tiqadin fasidin, jahil terhadap i'tiqad yang fasid. Dia ni tak tahu yang dia sebenarnya i'tiqad dia i'tiqad salah. Jadi sesat lah maknanya.
I'tiqad yang salah dia. Allah Ta'ala menyatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Surah tu apa? Suratul Najm. Suratul Najmi juzuk 27. Tuan-tuan buka. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Suratul Najmi ayat yang kedua Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum, tidak sesat sahabat kamu itu Muhammad, wa ma ghawa, dan juga dia tidak sesat. Dhalla ghawa makna sama. Makna bukan i'tiqad yang salah dia i'tiqad yang betul. Pegangan dia akidah yang betul. Okey wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Sebelum masuk suratul Anfal, suratul A'raf ayat last sekali bukan ayat last, page yang last sekali, suratul A'raf juzuk 9. Tuan-tuan buka page yang terakhir, juzuk 9. Kat mana tu muka surat 176 ayat yang ke-202. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara mereka membantu mereka dalam kesesatan. Ghayy makna kesesatan. Thumma la yuqsirun, kemudian mereka tak henti-henti menyesatkan manusia. Ini syaitan, yang teman-teman mereka tu orang-orang kafir dan fasik. Membantu syaitan-syaitan, membantu mereka tu membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan. Okey, fasawfa yalqawna ghayya. Surah Maryam kan? Tuan-tuan tengok dalam surah Maryam ada tak ayat ni? Kena cari akhir-akhir ayat tu surah Maryam, saya pun tak pasti. Tengok fasawfa yalqawna ghayya. Ayat ghayya ada? Tak ada? Kat mana? Surah Maryam ayat 59. Ayat muka surat 309 ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Mereka maka menggantikanlah setelah mereka. Siapa yang menggantikan? Khalfun, satu pengganti. Adha'us salah, yang mensia-siakan solat. Wattaba'us syahawat, mengikut hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan memasuki kesesatan. Okey, 59 ayat 59 laqiya yalqa, maknanya mereka akan menemui kesesatan. Yalqa, laqiya yalqa. Banyak sangatlah ayat dia. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan menemui kesesatan, itu akan menemui azab. Ghayya itu makna azab. Allah Ta'ala menamakan ghay kerana apabila ghay itu dia adalah sebabnya, sebab azab. Mana ghayya tu maknanya azab. Sebab apa ghayya terjemah azab? Kerana ghay itu adalah sebab untuk mendapat azab Allah. Nampak yang jelas sebab untuk mendapat azab Allah. Menamakan sesuatu dengan apa yang dia sebabnya. Kadang-kadang dalam balaghah dia menamakan sebab, dia tak berbuh benda tu tapi buh sebab. Maknanya adalah natijah dia. Okey, seolah-olah maknanya fasawfa yalqawna atharal ghayyi, kamu akan menemui kesudahan kesesatan kamu, iaitu azab Allah.
Waburrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Surah Asy-Syu'ara juzuk 19, tuan-tuan buka 5 lai tepat di tengah-tengah tu, tuan-tuan akan jumpa. Juzuk 19 5 lai tepat tengah-tengah tu. Ghawin maknanya isim fa'il, orang-orang yang sesat. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ini akhir surah Syu'ara, page yang terakhir surah Syu'ara juzuk 19 juga. Mana penyair-penyair mengikuti mereka tu oleh orang-orang yang sesat. Ghawun isim fa'il. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Surah Taha juzuk yang ke-16, 9 lai plus 1 page. Juzuk 16, 9 lai plus 1 page. Wa 'asa Adama. Wa 'asa Adamu. Nabi Adam telah derhaka kepada Tuhannya. Faghawa, dan Nabi Adam telah sesat. Dia tak boleh kata Nabi Adam sesat. Nampak biadab lah. Jadi faghawa, asa pun tak boleh terjemah derhaka juga untuk Nabi. Tak boleh terjemah derhaka. Sebab apa tahu? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik itu adalah satu hasanatul abrar, kebaikan orang-orang yang baik, sayyiatul muqarrabin, orang-orang yang muqarrab, yang dekat dengan Allah dianggap sebagai salah. Jadi nabi-nabi bagi mereka benda tu salah, bagi kita tak salah sebab kita orang biasa. Jadi di sini tak boleh kita kata wa asa adamu rabbahu faghawa. Tak boleh kita terjemah Nabi Adam derhaka. Mana Nabi Adam telah membuat satu kesalahan dengan Allah. Faghawa, dan Nabi Adam faghawa, bukan sesat, Nabi Adam tak tahu. Dia tak tahu. Okey. Ataupun dikatakan ghawa ni makna kecewa, Nabi Adam kecewa. Tak boleh tak kata Nabi Adam sesat, tak boleh. Macam surah Wadduha lah, Wadduha wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhal, Nabi Allah Taala mendapati kamu sesat wahai Muhammad. Kamu tu sesat, tak boleh kata sesat. Makna dhallan tu tak jumpa jalan yang benar, bukan sesat. Sesat ni bahasa kasar. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Surah apa tu? Juz 12 Betul Betul. 2 lai ke apa? 12. Dikatakan maknanya Allah Taala akan menghukum kamu di atas kesesatan kamu. Juzuk apa tu? 12. Muka surat apa tu? 225. Muka surat 225, ayat yang ke 34. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Tak bermanfaat kepada kamu nasihat aku sekiranya aku nak memberi nasihat kepada kamu. Jika Allah Ta'ala nak menyesatkan kamu, an yughwiyakum, jika Allah Ta'ala nak menyesatkan kamu. Ada perkataan aghwa ni, ada menyesatkan. Apa aghwa? Ni aghwa juga ni, aghwa yughwiyakum. Satu lagi aghwa dalam surah Al-Qasas, juzuk yang ke-20, 6 lai juzuk 20. Tuan-tuan lihat ayat dia tengah-tengah. Bagi tahu muka surat dengan ayat. Qala alladhina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana haula'i alladhina aghwaynahum kama ghawayna
tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Muka surat apa tu? 393. Okey, tuan-tuan buka 393. Ayat yang ke 63. Dikatakan kepada dia telah orang-orang yang telah pasti ke atas mereka keputusan ataupun azab, telah berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula, mereka inilah yang alladhi, yang aghwayna, menyesatkan kami, aghwaynahum, kami telah menyesatkan mereka, kama ghawayna, sebagaimana kami jadi sesat. Sebagaimana kami sesat. Tabarra'na ilaik, kami berlepas diri kepada engkau. Nak memberitahu di kalangan mereka, anna qad fa'alna bihim ghayata ma kana fi wus'il insan an yaf'ala bi sadiqihi. Sesungguhnya kami telah melakukan dengan sebab mereka. Lakukan apa? Ghayah, kemuncak apa yang pada keluasan manusia, melakukan apa tu? Dia melakukan dengan sadiqi, dengan kawannya. Sesungguhnya haqqal insan an yurida dia nak dengan sadiqi, kawannya, ma yuridu bi nafsi. Kawan ni selalu dia nak kawan dia elok macam dia juga. Betul Okey. Seterusnya, itulah perkataan rawi, aghwa, ghayun, rawa. Rawi tak ada lagi. Innaka la rawiyyum mubin. Falamma an arada an yabtisha. Juzuk 20. Tuan-tuan buka 2 lai. 2 lai ke 3 lai? 3 lai. Juzuk 20. Jumpa Innaka la rawiyyum mubin. Ayat ke-18 muka surat 387. Apa dia tu? Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, sesat yang nyata. Ayat 63 tadi ada 2 yang perkataan sesat. Ialah qala alladzina haqqa alaihimul qawlu rabbana haula'i alladzina aghwayna. Aghwayna, menyesatkan, kama ghawayna menjadi sesat. Aghwa, menyesatkan, aghwayna, kami menyesatkan, ghawa, kama ghawayna, kami jadi sesat. Lain tu, menyesatkan dengan sesat, lain. Dalam ni pada muka surat 159, ghawa makna sesat, aghwa makna menyesatkan. Sesat ni kita yang sesat. Kalau aghwa, kita sesatkan orang lain. Nampak Alhamdulillah tuan-tuan, dalam sedar tak sedar kita telah menjangkau 1 jam pengajian kita pada tengah hari yang mulia ni. Okey, 1 jam kita punya pengajian pada hari ini. Cuma kita berbaki 1 lagi. Kita hanya berbaki ghin, ya, dha, 1 lagi. Tapi kerana kita telah pun lebih, kita dah bersiaran 1 jam 3 minit. 1 jam 3 minit 15 saat. Kita dah bersiaran. Jadi saya rasa cukup untuk Qamus Al-Quran, dengan contoh-contoh yang padat, yang banyak yang kita bacakan tadi. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tanpa melengahkan masa, saya terus ambil dalam 15 minit untuk sesi pengajian slot tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan, tekanlah butang share, sama-sama kita memanfaatkan ilmu ni supaya kita dapat share, berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga akan tadabbur bersama-sama dengan tuan-tuan, dan melihat betapa agung dan indahnya bila mana kita mengkaji Al-Quran. Kita rasa betapa hebatnya, betapa rapinya susunan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus pada hari ini tanpa melengahkan masa, kita terus dalam bab tadabbur Al-Quranul Karim.
Sebelum daripada itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang kita nak bincangkan adalah perkataan tajuk yang utama adalah az-zikru wal hazfu, iaitu kita panggil sebutan disebut, ditulis ataupun al-hazaf. Hazaf ni makna dibuang, tak ditulis. Kita dalam membincangkan ya mutakallim, ya bermakna aku, ya mutakallim. Yang di akhir tu, ya yang di akhir. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam panjang lebar kita telah ceritakan dua perbezaan antara suratul Kahfi dan juga suratul Qasas. Alhamdulillah telah selesai. Kemudian kita lihat lagi pada hari ini insya-Allah taala apa dia tu? Semalam yang kita bincang suratul Kahfi dan suratul Qasas. Suratul Kahfi diletakkan ya ataupun tidak? Suratul Qasas, walamma tawajjahatil qa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Diletakkan ya suratul Qasas. Suratul Kahfi tak diletakkan ya tu, ya mutakallim tu. Sebab apa ya? Tak letakkan ya. Kita dah bincang panjang lebar semalam, cuma ada satu aspek yang lain yang kita sebutkan juga semalam, iaitu satu aspek yang lain, ya dhamir, ya mutakallim kita panggil, ya bermakna aku. Dalam suratul Qasas lebih banyak berbanding suratul Kahfi. Berbanding dengan suratul Kahfi. Sebab tu disebutkan dalam suratul Qasas ya diletakkan, ya dibaca, tetapi tidak diletakkan pada suratul Kahfi. Tuan-tuan tengok lafaz al-hidayah. Hidayah ay yahdiyani. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani. Yahdiyani itu hidayah. Lafaz hidayah ni berulang-ulang dalam suratul Qasas, disebut dalam suratul Qasas juzuk yang ke-20 sebanyak 12 kali. Adapun dalam suratul Kahfi, perkataan hidayah itu sendiri hanya ataupun mustaq daripada hidayah. Mustaq ni makna pecahan dia lah. Hada yahdi, hanya 5 kali je sebut suratul Kahfi. Suratul Qasas lagi banyak, 12 kali. Sebab lafaz ya ditambah pada suratul Qasas sebanyak 12 kali disebut. Berbeza dalam suratul Kahfi, bukan ya tu, hidayah tu. Hidayah disebut 12 kali dalam suratul Qasas, disebut sebanyak 5 kali dalam suratul Kahfi. Maka disebabkan lafaz hidayah yang banyak dalam suratul Qasas, maka sesuailah ditambahkan ya sebagai nak menunjukkan dia banyak berbanding suratul Kahfi. Nampak kadang-kadang Quran meraihkan perkataan yang lain. Sebab perkataan ni banyak, maka diletakkan ya mutakallim, sebab dia banyak. Tuan-tuan lihat Allah Ta'ala berfirman dalam suratul A'raf, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Ayat suratul A'raf juzuk ke-9 ayat ke-178. Ayat ke-178. Man yahdillah, siapa yang Allah Ta'ala beri hidayat, fahuwal muhtadi. Ada ya tu, muhtadi. Maka dia orang yang mendapat petunjuk, hidayat. Diletakkan ya. Dalam suratul Isra juzuk 15 plus 5 line plus 1 page, ayat atas sekali rasa ni. 5 line plus 1 page juzuk 15. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Tu kalau kita waqaf, muhtad. Kalau tidak waqaf, baca macam mana? Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man nampak dia dibuang ya tu. Ya, sepatutnya ada ya tu, dibuang. Sebab apa? Suratul Isra dibuang ya. Ini yang perbahasan kita nak sambung semalam ni.
Dalam suratul Kahfi pun ada sebut yang kita bincang semalam, wa tahsabuhum juzuk 16 juzuk 16 7 helai. Juzuk 15 7 helai, juzuk 15 7 helai suratul Kahfi. Ada ayat tengah-tengah tu wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Lagi wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatash shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Tak ada pun perkataan man yahdillah fahuwal muhtad. Ayat sebelum ni wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may tu dia man yahdillahu fahuwal muhtad. Sebab apa tak letak muhtadi? Macam suratul A'raf tadi pada ayat 178. Suratul Kahfi ni pada ayat 17 Suratul Isra pada ayat 97. Tuan-tuan yang tak sempat nak balik-balik Quran banyak, tulis dulu. Lepas ni cari tuan-tuan tanda. Suratul A'raf ayat ke 178 ada diletakkan muhtadi ya. Dalam suratul Isra juzuk 15 ayat 97 tak diletakkan ya. Buang ya tu, muhtadi, tak ada ya. Suratul Kahfi juga dibuang ya, muhtadi tak ada ya, muhtadi tak ada. Dibuang ya tu. Suratul Kahfi ayat ke-17. Nanti tuan-tuan cari, tuan-tuan refer balik rakaman kita Sebab apa ya? Sebabnya tuan-tuan al-lafaz hidayah. Sebab apa kena mengenai lafaz hidayah? Ialah man yahdillah. Siapa yang Allah Ta'ala beri hidayah. Yahdi itu makna hidayat, memberi hidayat. Fahuwal muhtadi, muhtadi yang mendapat hidayat. Ihtada, hada yahdi, memberi hidayat, memberi taufiq hidayat. Ihtada yahtadi, mendapat hidayat. Sebab itu kita nak bincang lafaz hidayat ni. Lafaz hidayat berulang dalam suratul A'raf lebih banyak berbanding diulang perkataan hidayah dalam suratul Kahfi dan juga suratul Isra. Suratul Isra, suratul Kahfi perkataan hidayah sedikit. Suratul Al-A'raf banyak perkataan hidayah. Sebab itu diletakkan ya, sebab banyak. Nampak tuan-tuan? Itu simbolik lah. Boleh Perkataan hidayah ni sebenarnya tuan-tuan datang dalam suratul A'raf 17 kali. 17 kali, banyak tau. Tapi dalam suratul Isra, suratul Isra 8 kali. Suratul Kahfi perkataan hidayat datang 6 kali. 8 campur 6, 14. Tak boleh lawan lagi hidayat, perkataan lafaz hidayat dalam suratul A'raf 17 kali. Tak boleh lawan lagi. Banyak sebab itu suratul Isra, suratul Kahfi tak diletakkan muhtadi, ya tu dibuang. Diletakkan muhtadi, ya, muhtadi, dal ya tu hanya diletak dalam suratul A'raf. Tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan akan faham, akan nampak. Ya apa ya saya sebut tadi tu. Okey Okey. Sekarang kita nak berpindah satu surah yang lain tuan-tuan. Suratul Isra juga tau. Tapi ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62, page yang kau 1 lay, 2 lay, 3 lay. 3 lay 3 lay plus 1 page. 3 lay plus 1 page ayat tengah-tengah. Tuan-tuan akan nampak di situ tu. 3 lay plus 1 page. La in akhartani ila yaumil qiyamah. Suratul Isra ayat 62. Tuan-tuan buka. Isra ayat 62.
Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Dekat mana perbincangan kita? Akhartani tu. Nampak? Akhartani tu maknanya kamu telah beri tangguh kepada aku, melewatkan aku, beri tangguh kepada aku. Tapi ni tu tak diletakkan ya, tak diletakkan la in akhartani, tak diletakkan huruf mat ya tu. Dibuang. Pendekkan. Nampak tak? Ni perkataan iblis ni. Iblis telah berkata, terangkan kepadaku, hadzal ladzi karramta alayya. Inikah orang yang mana kamu muliakan ke atas aku. Sekiranya kamu beri tangguh kepada aku sampai hari kiamat. La ahtanikanna. Ahtanikan ni makna apa? Tentu aku akan benar-benar menyesatkan zuriatnya Nabi Adam illa qalila, melainkan sedikit. Melainkan sedikit yang beriman. Okey. Tuan-tuan highlight ayat 62 muka surat 288. Okey, akhartani itu tak ada ya. Sepatutnya la in akhartani ad-dhamir ya. Sekarang tuan-tuan buka pula dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-10. Ayat ke-10 suratul Munafiqun juzuk 28. Akhartani juga tapi ada ya tau. La in laula akhartani ila ajalin qarib. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Juzuk ke 28 muka surat 555. Bukan buku 55 muka surat. Bukan buku 55 tu buku hutang. Sekarang ni muka surat 555 ayat yang ke 10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Tuan-tuan nampak tak? Laula akhartani, kamu memberi tangguh kepada aku, beri lewatkan kematian aku ni sampai ila ajalin qarib. Diletakkan ya tu, akhartani. Surah Isra tak letak ya sebab apa? Itu yang menjadi persoalan kita tu. Tuan-tuan tanda muka surat 288 dengan 555. Perkataan apa? Akhartani tu. Okey. Perkataan fi'il ta'khir akhartani tu, diulang perkataan akhara yuakhiru tu, okey, 2 kali dalam suratul Munafiqun. 2 kali dalam suratul Munafiqun. Disebut sekali dalam suratul Isra. Suratul Isra ni walaupun surah dia panjang tau, 5 lai lebih, 6 lai tau surah Isra ni, tapi perkataan akhara yuakhiru ta'khiran hanya satu je ada. Suratul Munafiqun ni walaupun hanya surah dia 1 page setengah je, 1 page setengah, tapi perkataan akhara yuakhiru ta'khir ada 2 kali. Bila ada 2 kali diletakkan ya sebab dia banyak perkataan tu. Tapi suratul Isra hanya sekali tak diletakkan ya. Nampak? Itu simbolik dia. Nampak tak? Surah yang sedikit tak diletakkan ya perkataan akhara yuakhir. Sebab apa digunakan perkataan akhara yuakhiru? Sebab perkataan tu laula akhartani, la in akhartani. Akharta tu daripada akhara yuakhiru lah. Boleh okey. Yang terakhir hari ini insya-Allah kita kembali balik pada perbincangan kita yang asal tadi. Mengenai dengan ayat hidayah, 2 ayat hidayah, suratul Qasas, suratul Kahfi. Okey tuan-tuan, semalam kita ada bincang suratul Qasas, suratul Kahfi. Suratul Qasas, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, maqam tabassut wa tatwil. Qasas ni cerita-cerita panjang lebar tu, kisah daripada Nabi
Musa dilahirkan daripada dia buang letak dalam sungai, dalam peti letak atas sungai, pergi ke istana Firaun, kemudian dia terbunuh satu orang, tumbuk satu orang mati, kemudian berhijrah, dia kahwin dengan Nabi Syuaib. Satu-satu disebutkan, terperinci tau, kisah Qasas, suratul Qasas, kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Jadi pada menyebutkan kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam suratul Qasas lebih banyak berbanding dalam suratul Kahfi. Suratul Kahfi pun disebut juga kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, tapi dengan Khidir. Dengan Khidir alaihi salatu wasalam, tapi tak panjang lah, dalam 2 helai je. Dalam selai semuka 2 helai je. Dalam selai semuka je. Sikit je. Selai semuka je. Kisah Nabi Musa dengan Khidir. Tapi kisah Nabi Musa yang panjang lebar dalam suratul Qasas. Nampak? Sebab itu kita panggil maqam level suratul Kahfi ni, kita panggil maqam ijaz, yang ringkas. Bila ringkas dibuanglah ya. Tapi dalam suratul Qasas diletakkan ya, sebab maqam tu maqam terperinci, detail. Nampak tu kalau tuan-tuan masuk lebih mendalam lah saya cerita ni nampak Satu lagi saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Nak tunjuk kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apakah dalam suratul Kahfi yang kita bincang semalam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi sebab apa dibuang ya dalam suratul Kahfi. Tuan-tuan buka dalam semalam muka surat berapa tu? Semalam muka surat 297. Betul 297. Betul? Bukan. Tak ada 297 ni. Muka surat 296. Nampak tak ayat ke-24 tu? An yahdiyani wa qul asa an yahdiyani. Yahdiyani sepatutnya panjang tu. An yahdiyani rabbi ada ya. Okey. Dia dibuang ya sebab apa? Sebab sesuai lah. Kalau tuan-tuan buka surah Kahfi ayat 17 sebelum dia. Page sebelah dia. Ayat 17. Ayat ke-17 page 295. Nampak? Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Ada ya tu, muhtadi. Tapi dibuang ya. Sebab apa ya dibuang ya? Sebab pada ayat 24 kan dibuang ya, sesuai dia ikut ayat ke-17 tu. Nampak? Kemudian tuan-tuan lihat lagi dalam suratul Kahfi, banyak lagi dibuang tau. Dalam ayat ke-39, tuan-tuan buka page sebelah dia kanan pula. 39. Muka surat 298. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Asalnya intarani. Sekiranya kamu melihat aku ada ya. Tapi dibuang ya tu. Nak bagi tahu maqam pada suratul Kahfi ni tempat untuk dihazaf, buang ya mutakallim, ya dhamir tu. Nampak Tuan-tuan lihat lagi bawah dia ayat 40. Dibuangkan juga. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan. Asalnya an yu'tiyani khairan, nun ya. Tapi tak, dia dibuang, dia letak an yu'tiyani khairan. Asalnya an yu'tiyani khairan. Nampak? Dia buang lagi ya. Banyak tu dia buang. Tak cukup dengan tu, tuan-tuan buka lagi suratul Kahfi ayat 66. Dia buang lagi ya. 66. Qala lahu, muka surat 301. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani. Asalnya an tu'allimani mimma, ada ya, nun ya, an tu'allimani
Panjang. Mimma ulimta rusyda, tapi dibuang ya tu. Nampak maqam dalam suratul kahfi semuanya dibuang. Ya tu dibuang. Okey. Sebab itu suratul kahfi ni sebanyak dibuang ya. Hazaf ya. Tapi dalam suratul kahfi lagi tak cukup dengan tu. Tuan-tuan buka tengok ayat atas dia sikit. Page yang sama 301 ayat atas. Ayat berapa? 64 64. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda. Nampak? Nabghi. Asalnya qala dzalika ma kunna nabghi. Dia hazaf ya, tapi ya tu bukan ya mutakallim tau. Nabi Musa berkata yang demikian, ma kunna, apa yang kita cari, nabghi. Asalnya dibuang, asalnya ada ya nabghi, tapi ya tu bukan ya mutakallim daripada apa? Bara ya beri lah, mencari. Ada ya tu bara ya beri, tapi dibuang ya. Jadi nak bagi tahu ya ni banyak dibuang dalam suratul kahfi. Okey. Boleh, sebab itu suratul kahfi ni dibuang. Dalam suratul qasas dihidupkan ya, diletakkan ya. Kita nak bincang lagi az-zikir wal hazaf mengenai ini panjang lah, tapi cukup setakat ni. Esok kita bagi contoh yang lain, insya-Allah esok hari Khamis. Esok insya-Allah kita akan bagi contoh yang lain. Ya mutakallim, ya bermakna aku ni ada yang dihazaf dalam satu surah lain disebutkan. Sebab apa? Okey tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyaklah tuan-tuan mengikuti pengajian kita ni Sebab saya tengok, saya mengharapkan tuan-tuan faham tu Kita dah bersiaran 1 jam berapa minit ni? Sudah lama kita bersiaran ni. Saya rasa cukuplah sekadar itu. 1 jam 25 minit kita dah bersiaran. Dekat nak 1 jam 30 minit. Lepas ni Ustaz Agong akan ambil lagi mungkin setengah jam. Jadi tuan-tuan ikuti pengajian kita 2 jam pagi, 2 jam tengah hari. Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan, memberkati masa tuan-tuan, memberi kefahaman tuan-tuan atas pengorbanan tuan-tuan, kesetiaan tuan-tuan bersama dengan kami dalam page Pusat Tahfiz At-Taqwa. Kita mengharapkan kebaikan kepada ustaz-ustaz, kepada pelajar-pelajar kita dan juga kepada tuan-tuan puan-puan. Moga-moga dirahmati. Jangan lupa tuan-tuan tekan butang share. Tekan butang share untuk pengajian kita, sharekan bersama rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Moga-moga mereka ada keinginan, minat untuk mendalami bahasa Al-Quranul Karim. Saya sudah selesai 2 slot, iaitu Qamus Al-Quran dan juga satu lagi dipanggil slot Tadabbur Al-Quran. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan majlis ini kepada Ustaz Yusof Agong untuk membuat latihan dalam buku merah. Tuan-tuan yang ada buku merah ambil dengan segera, kerana Ustaz Agong akan terus mengajar pada hari ini untuk meringkaskan pengajian kita daripada pagi tadi, insya-Allah. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Farid yang dah banyak memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga saja itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun bersyukur ada Ustaz Farid dah banyak berkongsi kepada kita semua. Dan insya-Allah pada sesi kali ini, sesi yang terakhir, mungkin dalam masa 30 minit saja, mungkin tak sampai juga 30 minit, kita nak habiskan latihan muka surat 65 di buku yang merah, muka surat 65. Jadi semoga saja tuan-tuan dan perempuan, hajah haji semua masih bersemangat bersama kita dalam perkongsian bahasa Arab kali ini. InsyaAllah kita akan sini mencari kata dasar dari setiap kata kerja yang ada di ni bukan hanya kata kerja, tapi kita juga kena cari fa'il, wazan sekali. Ni surah Al-Baqarah ayat 118 hingga dan juga ayat 119.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayatun kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Okay. Wa qala alladhina Qala alladhina okay. Qala allazina la ya'lamuna. Kita habiskan saja. Okey. Qala wa qala dan. Qala ni fi'il apa? Ni pertama kita kena tahu dia fi'il apa ni dulu. Qala adalah fi'il madi. Dia ni fi'il madi tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan, fi'il madi. Dia fi'il madi. Qala. Fi'il mudhari' dia apa? Yaqulu. Kata dasar dia apa ni? Kata dasar dia adalah di dalam buku ni dah tulis dia dah. Qaf, waw dan lam. Dalam kitab dah ada. Tapi kita macam mana nak tahu qala yaqulu? Kita tengok saja fi'il madi dan fi'il mudhari' dia. Qala yaqulu. Qala kata dasar dia adalah qaf, alif dan lam. Sebab wazan dia itunya fa'ala. Yang alif ni tak baris Jadi kata dasar dia qaf, alif dan lam. Cuma alif ni adalah samaran dia sahaja. Itu bukan bentuk sebenarnya. Yang mana huruf sebenarnya? Tengok pada fi'il mudhari'. Kadang-kadang kita boleh merujuk pada fi'il mudhari' dia punya. Fi'il mudhari' dia apa? Waw. Maknanya qaf, waw dan lam. Itu kata dasar. Lepas tu nama wazan. Kalau dia tu tiga huruf sahaja, maknanya dia nombor satu. Wazan nombor satu. Okey. Pelaku. Sekarang pelaku dia qala, telah berkata. Siapa yang telah berkata? Siapa pelaku dia? Kalau tuan-tuan baca terjemahan mesti dibuat sana. Dan orang-orang yang ni telah berkata. Jadi yang inilah sebagai fa'il dia. Mereka inilah yang. Yang mana orang-orang yang mana? Yang tidak mengetahui. Mengetahui. Orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi orang-orang inilah alladzina, ini sebagai fa'il dia. Ini sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya di sini tuan-tuan dan puan-puan bukan mustatir. Tapi fa'il dia iaitunya orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ini fa'il dia. Ini fa'il dia. Ustaz, ini tak marfu' pun. Fa'il kan kena marfu'. Tuan-tuan dan puan-puan, ini memang tak marfu'. Ini kan pakai fathah akhiran dia. Kalau marfu' kan selalunya identik dia dengan dhammah baris depan. Ini baris atas. Bukan tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia dalam keadaan rafa' juga. Cuma baris akhir dia tak boleh berubah. Baris akhir tak boleh berubah. Allazi, allazina, tu semua tu tak boleh berubah. Allati. Kita dah belajar tu pada kaedah terpilih 19 kalau tak silap saya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk lagi Iaitu perkataan yang mabni atau perkataan yang tak boleh diubah akhiran dia. Okay. Jadi dalam bahasa Arab perkataan tu ada dua jenis. Ada nama dia mabniun. Ada perkataan nama dia mu'rabun. Mu'rab. Ada mabni, ada mu'rab. Yang mabni ni macam mana dia? Yang mabni ni macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak boleh ubah akhiran dia. Sama ada status dia rafa' tetap dia macam ni. Status dia nanti jadi status i'rab dia jar tetap macam ni juga. Status i'rab dia pakai nasab tetap macam ni juga. Kita cuba buat Innal ladzina. Innal ladzina. Sesungguhnya orang-orang yang.
Ini pun sepatutnya selepas inna kena status dia nasab kan. Selepas inna kan, status dia kena nasab. Sekarang dia tak ubah juga, tetap alladzina, tak berubah. Jadi sama ada status dia nasab, kejar ke rofa' macam ni, dia tetap macam ni, tetap pakai bentuk dia, tetap tak berubah akhiran dia, maka dia dinamai mabni. Nanti tuan-tuan dan puan boleh rujuk kembali di buku yang hijau. Dia di kaedah terpilih semua 19 kalau tak silap saya, boleh baca lagi. Kalau yang mu'rab ni dia boleh berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh berubah dia macam mana, Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan pernah kita selalu dengar nama Nabi kita, Nabi Muhammad, Muhammadun. Lepas tu kadang asyhadu anna Muhammadan. Sekarang pakai an. Ada juga Muhammadin, pakai in. Inilah kata nama yang mu'rab. Jadi kata nama tu ada yang mabni dan ada mu'rab. Dan yang di sini ni, ini dia mabni, tak berubah akhiran. Tetap tu dia, sebab tu dia pakai fathah saja. Tak payah kita domah kan. Tak payah kita bagi baris depan. Okey, jadi ini fa'il ya. Dah cukup nombor 1. Lepas tu nombor 2. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Sini dah tulis dah, dia ni adalah fi'il mudhari'. Senang saja nak fi'il mudhari'. Ini ada ya, ada huruf mudhara'ah. Senang saja sebenarnya. Fi'il mudhari'. Lepas tu fi'il mudhari'. Wazannya mana? Wazannya mana? Wazan dia, kita kena tengok sini wazan dia, senang saja. Bagi ya, belakang dia ada waw nun kan tuan-tuan dan puan-puan. Itu wazan dia pakai fa, ain dan lam. Jadi aluna, yaf'aluna. Ni wazan dia, yaf'alu. Yaf'alu, ini asal dia yaf'alu. Yaf'alu maknanya dia adalah yaf'alu. Inilah wazan dia. Berapa huruf ni? 1, 2, 3. Maknanya dia wazan nombor 1. Wazan nombor 1. Lepas tu kata dasar dia apa? Kata dasar dia cari yang sejajar dengan ain, lam dan mim. Kalau kita tengok sini mana sejajar? Itunya sejajar dengan fa, ain dan lam. Itunya ain, lam dan mim. Ain, lam dan mim. Macam biasa, tuan-tuan dan puan-puan nak mencari kata dasar macam biasa. Sini fa dia adalah ain dia adalah lam dia adalah mim. Okey. Ini kata dasar. Fa'il dia mana? Fa'il dia adalah yang waw. Fa'il dia waw. Waw ni maknanya apa? Kalau pada fi'il mudhari ada waw, huruf mudharah dia ya. Maknanya dia mereka. Kalau pada fi'il mudhari sini waw, huruf mudharah dia ta. Kalau sini ta, maknanya sini kalian. Sini ya, sini mereka. Jadi fa'il dia waw. Dah cukup. Jadi ya'lamuna. Wa qala alladhina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, laula yukallimunallah. Mengapa? Yukallimunallah. Mengapa? Laula ni kalau tidak maksud dia. Kalau tidak, tapi boleh dimaknakan mengapa. Okay. Ada soalan Marzuki? Ada? Ada berapa? Atas ramai dah? 11. Okey. Yukallimunallah. Ini yukallimu. Ini pun juga sini dah bagi, sini wazan nombor 3. Wazan nombor 3. Wazan nombor 3 apa dia? Boleh tuan-tuan rujuk muka surah 14. Wazan nombor 3 adalah fa'ala yufa'ilu. Ni dah dibagi jawapan di sini ya. Fa'ala yufa'ilu. Wazan nombor 3. Lepas tu ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Ada huruf mudhara'ah. Ada huruf mudhara'ah, fi'il mudhari. Okey, ini fi'il mudhari. Lepas tu
Kata dasar dia apa? Cari saja sini. Yukallimu, yufa'ilu. Cari yang sejajar dengan fa, ain dan lam, iaitunya kaf, lam dan mim. Ini dia. Ini dia kata dasar dia. Okey, pelaku dia mana? Sini mengapa? Maknanya sini ni yukallimu ni berkata. Mengapa tidak berkata kepada kami? Siapa yang berkata? Siapa yang berkata-kata? Siapa? Allah. Jadi Allah lafzul jalal atau lafzul jalalah, Allah ini sebagai fa'il. Allah yang berkata. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kami? Mengapa Allah tidak berkata kepada kami? Au ta'tina ayatun. Okey. Jadi sini ni yang nama tadi yukallimu ni, kata dasar dia kaf, lam dan mim. Masa kata kerja dia adalah fi'il mudhari'. Wazan dia nombor 3 dan pelaku dia adalah Allah. Okey. Itu ringkasan dia nombor 3. Nombor 4. Ni tuan-tuan yang hajah-hajah perempuan yang nak masak ni, boleh tahan sekejap. Sabar jap. Sekejap lagi dia masak. Dia si Marzuki pun dah lapar dah. Ta'ti. Ta'tina. Ta'ti ya. Ta'ti. Ta'ti ni fi'il apa? Sini dah bagi jawapan. Ta'ti ni fa'il dia dah ada. Fa'il dia dah ada sini. Fa'il dia apa? Ayatun. Okey. Ayatun. Ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ada huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari'. Ni tuan-tuan boleh baca, tak susah, buruk. Fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari'. Lepas tu kata dasar dia apa? Kata dasar dia. Sebelum kita mencari kata dasar, kita kena tahu wazan dia. Ini apa wazan dia? Maknanya sini wazan dia ta, bagi fa'il dan lam, senang saja. Taf'ilu. Ini wazan dia. Ini wazan, ini maknanya fa'ala yaf'ilu. Inilah wazan dia. Ini wazan nombor berapa? 3 huruf. 1, 2 dan 3. 3 huruf. Maknanya wazan nombor 1. Kata dasar dia apa ni? Kata dasar dia adalah hamzah, ta dan ya. Ini kata dasar dia. Maknanya apa? Maknanya datang. Datang. Jadi fi'il mudhari', fa'il dia ayatun, fa'ala yaf'ilu. Kata dasar dia alif, ta dan hamzah, ta dan ya. Maknanya au ta'tina ayatun. Mengapa Allah tidak berkata kepada kami atau datang kepada kami? Apa yang datang? Ayatun. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kadzalika, begitu juga qala allazina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka tu berkata macam tu juga. Mithla qaulihim, sama seperti perkataan mereka ni. Tasyabahat qulubuhum. Tasyabahat qulubuhum. Tasyabahat qulubuhum. Alhamdulillah. Tasyabahat qulubuhum. Okey. Tasyabahat qulubuhum. Ini fi'il dia. Ini fi'il. Fi'il apa ni? Ni ada huruf ta. Tapi bukan fi'il mudhari', bukan. Yang ini bukan huruf mudhara'ah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini apa ni? Ini huruf tambahan dia sahaja. Timbuhan dia saja. Sini dah bagi kata dasar dia. Kata dasar dia sya, shin, ba dan ha. Sini dah ada bagi ya. Shin, ba dan ha. Jadi wazan dia apa ni? Wazan dia itunya tafa. Senang, kita ikutkan saja. Kita samakan shin dia dengan okey, tafa alat. Itu wazan dia. Jadi kata dasar dia shin, ba dan ha. Sesuai ya. Tafa alat. Ini wazan dia.
Wazan maknanya sini sini ada wazannya tafa'ala. Ni wazan nombor berapa? Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek Wazan nombor berapa tu Tafa'ala wazan nombor 7. Nombor 7 nombor 7. Wazan nombor 7. Fi'il apa ni? Ni fi'il madi. Ni fi'il madi. Fi'il madi. Pelaku dia mana? Tasyabahat makna dia sama. Tasyabahat menyerupai. Saling sama-sama. Sama-sama. Jadi tasyabah apa yang sama? Hati mereka. Hati mereka. Ini sebagai fa'il. Hati mereka yang sama. Jadi ini sebagai fa'il. Ini fa'il dia. Hati mereka sama. Jadi orang-orang yang mengatakan, kenapa Allah tidak mengatakan kepada kami? Tidak berkata-kata kepada kami. Dan kenapa tak datang? Tak ada tanda-tanda tu, tak datang kepada kami tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ungkapan mereka ni sama orang-orang sebelum mereka berkata. Sebelum mereka pun berkata macam tu juga. Jadi sama dia benda tu. Jadi tasyabahat qulubum, hati mereka pun sama juga. Sama-sama. Jadi hati mereka pun sama. Okey, sama-sama saling menyerupai, apa bahasa? Samalah. Okey. Qad bayyana al-ayat. Okey. Qad bayyana. Bayyana. Ini asal dia adalah bayan. Ada na sini ya. Na yang ini ni kalau tuan-tuan ingat lagi tajuk-tajuk kita sebelum ni masa mencari fa'il, yang na ni sebagai fa'il. Ini sebagai fa'il dia. Na ni makna dia apakah? Kami, simbol fa'il. Tuan-tuan kalau masih ingatlah simbol fa'il Itu simbol fa'il. Sini bayyana. Ini fi'il madi dah tulis sini fi'il madi ya. Ni fi'il madi. Fi'il madi. Ni fi'il madi. Wazannya apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Wazan dia senang saja. Makna sini wazan dia adalah fa'alna. Kalau fa'al maknanya dia adalah fa'ala yufa'ilu. Ni dia. Fa'ala ni nombor berapa? Boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk muka surat 14 di buku yang hijau. Fa'ala ni nombor 3 Ya, nombor 3. Ni nombor 3 ni wazan nombor 3. Fa'il dia dah ada. Wazan dah ada. Masa kata kerja dah ada. Apa lagi? Kata dasar lagi. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah ba, ya, dan nun. Ni kata dasar dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jelas? Okey. Lepas tu yukinun. Yukinun, kita cepat-cepat tak nak buang masa. Okey, yukinun. Yukinun ada huruf mudhara'ah. Maknanya dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ada huruf mudhara'ah. Ini huruf mudhara'ah, fi'il mudhari'. Yang waw ni, ni fa'il dia. Nak senang kita dah tahu kita ni fa'il dia. Ini fa'ilun. Ada waw. Apa makna waw sini ni? Kalau di sini ya, maknanya mereka. Kalau sini ta, maknanya kalian. Sini ya, mereka maknanya. Wazan ni nombor 2. Sini dah tulis dah wazan nombor 2. Wazan nombor 2 apa? Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu. Maknanya dia wazan nombor 2. Yuf'iluna. Ini wazan dia. Okey. Wazan nombor 2. Kata dasar dia apa? Cari yang sejajar dengan fa'in dan lam, iaitunya waw, qaf dan nun. Ni. Waw, qaf dan nun. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang yang waw ni, yang huruf illah ni, kadang-kadang itu bukan bentuk asal dia. Sebenarnya dia antara ya ke waw macam tu.
berubah-ubah dia kadang-kadang. Sebenarnya ya, tapi yang nampak di sini wow. Kadang-kadang yang nampak sini wow, tapi sebenarnya ya. Ya. Jadi sini ni asal dia adalah ya, kata dasar dia, bukan wow. Ini yang betul. Boleh tuan-tuan cek nanti ya, tuan-tuan perempuan cek. Dah cukup? Yuqinun maknanya. Jadi kita cuba maknakan sedikit. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Dan kami betul-betul telah, dan kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah, liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini atau yakin. Inna arsalnaka. Okey. Arsalnaka Okey, arsalna. Ini ya. Ni ada na. Macam tadi ya. Maknanya ini fa'il. Ini fa'il dia. Dalam kitab pun dah tulis ini fa'il dia, na dah. Maknanya kami. Fi'il apa ni? Maknanya dia sama dengan yang bayanna tadi ya, nombor 6 sama-sama fi'il madi dengan nombor 6 Sebab sama-sama mempunyai simbol na. Berarti dia fi'il madi. Fi'il madi dan na ni sebagai fa'il dia. Lepas tu wazan dia nombor berapa ni? Kita ambil sini perkataan dia arsal. Maknanya sini arsala. Nombor berapa ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan cek di muka surat 14, akan nampak pattern dia yang paling sama, yang paling sesuai. Apa dia? Nombor 2, af'ala. Nombor 2, paling sesuai tu, af'ala. Jadi kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah ra, sin dan lam. Ini kata dasar dia. Arsala maknanya dia mengutus atau mengirim. Dah cukup? Dah, kata dasar dah ada. Masa kata kerja dah ada. Wazan dia pun dah ada. Dan pelaku dia pun dah ada. Jadi inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran, basyira wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Wala tusalu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Apa? Dan kamu tidak akan dimintai perbuatan. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, wala tus'alu, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban an ashabil jahim, tentang penghuni-penghuni neraka. Jadi Nabi Muhammad diutus Allah memberikan kabar, memberikan peringatan. Jadi dan baginda tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai orang-orang yang masuk neraka. Okey, itulah mengenai ayat ni ya. Okey. Jadi itu saja dulu. Dah betul lah, dah berasap kepala hampir 4 jam. Okey. Jadi itu sajalah, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh nanti ulang-ulang lagi kaji. Jadi hari ni yang berasap bukan dapur, bukan lagi kuali ya, tapi yang berasap sekarang ni kepala. Sebab dari pagi sampai tengah hari masih belajar juga. Semoga saja usaha tuan-tuan dan puan-puan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majlis perkongsian kita pada pagi hari ini dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja, kita minta maaf dan ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang setia bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.